Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, selamat hari Jumaat. Selamat berpuasa 6. Nah, InsyaAllah hari ini kita akan bersama dengan penulis buku Cikgu Multipurpose. Sekejap, saya invite beliau. Okey. Cikgu Multipurpose. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Hari Guru Cikgu Amla. Okey, terima kasih Encik Amir. Walaupun lewat berapa hari? 16 hari bulan, 5 hari dah. 16. So, Tak sampai seminggu lagi lah. okeylah. Berguru demi ilmu, bina generasi baru. Betul tak dia tema? Ya betul. Jadi terima kasihlah cikgu-cikgu kat Malaysia. Jadi semua cikgu saya ucapkan mewakili Galeri Ilmu selamat Hari Guru. Dan untuk minggu yang istimewa ni kita bawakan Cikgu Multipurpose kita. Penulis Cikgu Multipurpose, Cikgu Amla Mat Rawi. Jadi alhamdulillah. Okey. Kita dah berapa Syawal lah? 9 Hari ni 8 atau 9? Jadi siapa yang 6, 7, tak mula lagi 9. bolehlah azam untuk bermulakan puasa 6 esok insya-Allah. Jadi terima kasih kepada Cikgu Amla utamanya sebab rasanya ni first time buat IG live kan? Ya. Sebelum ni kami pernah buat FB live. Tapi untuk IG ni first time lah saya ajak Cikgu Amla untuk buat IG live. Jadi sebenarnya kita nak buat FB live juga. Nantilah sesi akan datang. Tapi ada sikit masalah teknikal. Saya pun work from home. So kita buat IG live lah. Jadi cikgu ada mana tu? Saya dekat KL. Saya di Kuala Berang, Terengganu. Oh, jauh Terengganu. Cuaca okey? Sini agak alhamdulillah hari ni okey. Tapi kat sini selalu petang-petang hujan lah. Tengah musim pun jangan Jadi Amir sihat alhamdulillah. So far so good. So kat rumah lah sekarang ni. Masih lagi kat rumah lagi. Cikgu nak mengenali lah apa Cikgu Amla ni, boleh tak ceritakan latar belakang, kejaya pengalaman sebagai seorang guru dan macam mana boleh terjebak dengan dunia penulisan pada kita punya audiens cikgu. Bismillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kat kita ada Pija, Atirah. Okey, assalamualaikum sekali lagi dan selamat petang. Selamat Hari Raya, selamat Hari Guru lah. Kok ada penonton kita hari ni di kalangan guru kan? Sebenarnya kan Cik Amir, guru kita bertambah tau sejak PKP, betul tak? Semua ibu sekarang ni, semua ibu dia jadi guru di rumah. Kan? Okey, betul. Kalau ayah-ayah pun join sekali PDPR di rumah anak-anak, bertambah guru kita sebenarnya kan? Okey. Hai Nabila, siapa tu? Nabil Darwish, Miss Linis. Baik. Selamat datang ke live kita hari ni. Saya Cikgu Amla Mat Rawi bersama Galeri Ilmu, bersama Encik Amir. Sebelum tu terima kasih banyak-banyaklah kepada Galeri Ilmu sebab sudi menjemput saya sebagai panel sembang kita pada petang ni. So petang ni kita nak sembang-sembang santai-santai saja. Kita nak isi masa kan? Okey, saya cerita sedikitlah latar belakang saya. Saya lahir di Besut, Terengganu. Okey, kalau dalam pengalaman jadi guru ni belas-belas tahun lah. Belum sampai 12 tahun. Belum sampai 12 pula. Belum sampai 20 tahun tapi dah belas-belas tahun. So sekarang ni saya bertugas di Kuala Berang, di sebuah kampung, sekolah kecil lah, sekolah kurang murid nama dia. Murid kita 100 orang sahaja, nama dia SK Teris. Kok ada yang lalu kan? Dia tepi jalan. Ni sekolah ketiga saya lah Cik Amir. Sekolah ketiga saya. Yang pertama saya di Johor, kedua di Dungun dan ketiga di Kuala Berang. Alhamdulillah lah. Kampung saya tu Johor. Ya? Johor dulu di Kota Tinggi. Saya baru Pahad. Oh ya ke? Saya di
Okey. Okay. Kenapa saya dengar muzik? Betul macam bunyi tak. Sorry. Kejap. Cik Amir ada? Okey. Okey. Pelik. Okey. Anak saya 3 orang, semua lelaki. Pendidikan tertinggi saya sarjana pendidikan. Okey. Macam mana saya boleh terlibat dengan bidang penulisan ni? Okey, saya bermula sebagai guru pada tahun 2007. Masa kecil saya memang ada minat menulis lah. Tapi tak selalu ke mana-mana. Sebab tak tahu pun bakat kita ada bakat ataupun tak tahu pun peluang yang ada. Sehinggalah saya menyertai kaedah membaca Express I bersama Bonda Noor. Masa tu saya kenal Bonda Noor. Okey. Pada tahun 2017. Okey, saya jadi penceramah Express I di Johor. Kemudian pada 2018 saya terbuka hati nak join satu bengkel penulisan yang dikelolakan oleh Bonda Noor. Tu bengkel penulisan pertama saya lah. Dari bengkel penulisan tu lah pada tahun 2000 berapa saya lupa lah. 2017 ke 2018 lah. Kita buat antologi Lampang Kayuh. Jadi buku tu adalah buku pertama saya. Okey. Antologi lah. Lepas tu memang saya follow rapat lah sebab rasa sangat senang menulis ni rupanya. Sebelum tu saya tak tahu saya suka menulis. Tapi saya tak tahu yang menulis buku tu senang. Selepas saya belajar dengan Bonda, saya belajar teknik storytelling. Baru saya tahu. Rupanya senang. Senang tu maksud saya kita tak perlu fikir idea berat sangat. Sebab dulu kan kita masa kecil kita baca novel, kita baca cerpen. Kalau kita nak tulis macam dia orang, kita kata macam idea sama je dengan orang lain. Macam tu. Tapi bila saya dah belajar dengan Bonda ni, saya kata rupanya teknik storytelling ni senang. Sebab dia cerita benda yang betul. Bila cerita benda betul, pengalaman kita sendiri, biasanya tidak akan sama 100% dengan orang lain. Idea kita tu akan datang berdasarkan pengalaman kita. So kita hanya tulis kembali sahaja. Begitulah Cik Amir, macam mana saya boleh terlibat dengan bidang penulisan. So sekarang ni setakat tahun ni lah, buku Cikgu Multipurpose adalah buku solo yang pertama. Okey, yang ni lah yang kita nak cerita hari ni, buku solo pertama. Yang lain tu adalah buku antologi. Ada lebih kurang 11 buku lah sekarang ni. Wow. 11 buku antologi. Yang lain selain daripada buku solo. Campur solo 12. No, buku solo 1. Buku 1. Okey. Buku antologi 9. Okey, dua buku lagi adalah buku kolaborasi. Maksudnya buku kanak-kanak. Buku kanak-kanak ni dia bukan antologi tapi dia kolaborasi. Maknanya satu cerita tapi penulis dia ramai. Okey. Kiranya selain daripada mengajar, saya juga terlibat dengan penulisan dan juga penceramah kaedah membaca Express I. Dalam tempoh 4 tahun 11 buku banyak tu cikgu. 4 atau 3 lah. Tapi orang lain banyak lagi kot. Saya baru 1. Ya ke? Buku Isayun. Itu pun novel 2012. Sampai sekarang tak keluar buku baru. Tanya. Ya ke? Okay, ada novel dah? Novel awal remaja lah. Kalau cari kat Shopee ada lah kot. Sebab itu... hebat weh tulis novel. Sebab kita kena fikir idea baru kan. Betul. Itu sebab saya bermula sebagai editor novel. So memang saya fikir dah jadi editor novel ni kena buat novel lah kot. Itu keluar satu. Baca novel orang kan. Yes. Saya nak baca testimoni lah buku Cikgu Multipurpose ni. Daripada Aina Dayana. Dia bagi 5 bintang Kenal kot Aina Dayana? Kawan ke? Aina Dayana Hilmi. Kenal kawan-kawan di Facebook lah tu. Menjadi guru bermakna menggalas tanggungjawab mendidik anak-anak. Dahulu saya melihat kerjaya guru sebagai menyeronokkan. Lalu berlakon menulis di papan hitam, nada buku. Apabila diri sendiri mula masuki maktab guruan, pandangan terhadap profesion ini berubah 100%. Beruntung cikgu ni, ladang dakwah terbuka luas. Mendidik anak kecil ke rendah merupakan satu peluang mengenali dan menyelami perasaan mereka. Mudah bercerita dan menerapkan akidah dan nilai murni.
akhirnya diharap dapat membentuk konsep diri mereka yang baik. Lucu juga ustazah. Oh, dia panggil ustazah, Cikgu Amlah. Ajar agama, ajar subjek agama kan? Ya. Ustazah lah ni. Padanlah anak murid pun senang dengan beliau. Bukan hanya berkongsi pengalaman seharian bersama anak-anak, tetapi diselipkan juga tazkirah, tip dan nasihat. Terima kasih penulis. Tu dia. Ulasan seorang kawan Facebook kepada buku Cikgu Multipurpose. Jadi, selepas mengikuti bengkel tu, memang idea nak menghasilkan buku Cikgu Multipurpose ni memang terus ada time tu juga ke macam mana dia boleh wujud idea nak hasilkan Cikgu Multipurpose ni? Memang dah lama, okay, this is the time nak tulis buku Cikgu Multipurpose. Apa big why? Big why Cikgu Amla menulis buku Cikgu Multipurpose ni? Okay, big why. Okay. Baik, ada yang saya faham daripada soalan Cik Amir tadi ada dua lah. Adakah datang terus idea kan selepas masuk bengkel Bondeno? Okay, baik. Yes. Sebenarnya selepas kami keluarkan buku yang pertama tu lah, Pelan-Pelan Kayuh kan, antologi. Kebanyakan penulis dalam tu memang ramainya yang tu sebagai penulis baru lah, penulis baru. Bonda keluarkan peluang siapa yang berminat menyertai Akademi Bondeno. Masa tu pertama kalilah Bonda baru nak wujudkan Akademi Bondeno. Kan Akademi Bondeno ni kita tahulah sebagai akademi penulisan lah untuk penulis-penulis baru. Jadi masa tu macam mana? Perasaan tu bercampur bau lah kan, nak mohon ke tak sebab takut. Sebab Bonda dah cakap bila mohon memang kena komit. Betul? Kena komit. Tak boleh saja-saja nak glamour, tak ada. Dia banyak tanggungjawab. Walaupun benda tu macam mana? Macam online je kan sebenarnya, tapi memang banyak tanggungjawab. So, memang saya teragak-agak. Saya kata tak apalah, try dulu, try. Memang kita ada ujian lah. Ada ujian khas. Cik Amir okey ke dengar suara saya? Sebab saya tengok bahagian Cik Amir macam kurang laju. Okey? Saya teruskan Okey. Kami kena buat tugasan lah, nak mohon sebagai perantis. Kita panggil perantis Akademi Bondeno. Saya macam mana nak cakap? Buat jugalah. Okey, mohon. Tapi dalam masa yang sama, kalau dapat, kalau tak dapat tak apa. Kalau dapat nak ke tak? Macam tu. Maksudnya masih takut-takut lah. Sebab kita tahu kita tak pandai. Kita tak pandai menulis sangat lah kan. Baru belajar sikit. So Alhamdulillah, saya terpilih dalam batch pertama yang berjaya jadi perantis. So Bonda umumkan lah. Dia macam, Bonda ni kita kenalkan dia macam program reality tau. Dia pergi umum dekat Facebook tu satu-satu berdebar je semua orang. Okey. Masa tu kalau tak silap 2018. Saya masih ingatlah 2018 awal tahun. Dia umumkan. Seronoklah kawan-kawan kita kan ada yang dapat tu. So kita secara rasminya menjadi perantis. Okey, bila dah jadi perantis, memang saya join semua bengkel yang Bonda buat. Bengkel penulisan tu banyak lah. Rasanya lebih daripada 10 kali dah lah. Setiap kali bengkel tu kita belajar benda baru, belajar benda baru. So yang uniknya ialah bila saya join perantis Akademi Bondeno, kita ada target lah. Maknanya Bonda nak semua orang kalau boleh mesti ada satu buku solo. So antara tugasannya kita kemukakan plan penulisan kita. Buku solo apa yang awak nak buat? Saya tak ada idea tau Cik Amir. Saya tak tahu saya nak tulis pasal apa. Sebab selama saya jadi cikgu, saya jarang tulis dekat Facebook tentang murid saya. Saya tak tahu kenapa. Saya cuma cerita benda lain. Cerita pasal anak sendiri, pasal keluarga, pasal aktiviti kita dengan kawan-kawan. Saya sangat-sangat jarang cerita pasal murid. Sebab saya tak tahu nak cerita apa. Saya fikir macam itulah kat Facebook. So saya kemukakan plan buku saya ialah buku mengenai masalah isu wanita. Sebab saya tak ada idea. Semua orang akan cipta idea masing-masing kan. Kita kena buat kulit buku sendiri apa semua. Masa tu saya fikir cerita pasal wanita lah kot. Sebab nanti saya nak korek cerita-cerita tu daripada kenalan saya yang ada masalah keluarga. Contohnya cerita pasal ada saudara saya tu suami dia kaki pukul. Contoh-contoh lah. Ada kawan saya tu suami dia terlibat dengan dadah. Macam tu. Maknanya nak cerita pasal wanita lah kan. Jadi bila kita dah bentang dekat bengkel tu, pada satu ketika bengkel lain Bonda beri cadangan kepada saya. Dia kata Amla, masa tu zaman tu buku-buku mengenai cikgu ni di apa kita panggil? Diperlukan di pasaran.
Demand. Jadi Amla kena tulis pasal cikgu. Memang kalau tak silap saya memang bonda lah yang bagi tajuk buku ni. Dia yang guide. Dia guide, dia kata, okey Amla buat pasal buku cikgu multipurpose. Apa tadi? Cerita pasal guru yang mempunyai pelbagai peranan. Jadi saya dah faham cerita bonda tu sejak hari tu, pada awal 2018 tu lah. Saya terus tulis dekat Facebook, sentiasa tulis cerita pasal murid-murid saya. Benda tu yang akan jadi idea kita dan kita kembangkan sebagai buku. Lepas tu saya tak ingat satu lagi soalan Cik. Big Y. Tema ke Cik Amir tanya? Oh, Big Y. Okay. So Big Y yang pertama, bila kita jadi penulis, mula-mula saya belajar dengan bonda, walaupun kita tak jadi perantis kan, walaupun tak jadi perantis saya dah faham kenapa awak perlu menulis. Okay, awak ada bakat, awak kena guna bakat yang Allah bagi ni. Tak semua orang ada bakat ni. Okay, tak semua orang ada bakat. Untuk pengetahuan Cik Amir, saya rasa saya ada sedikit bakat tu sebab mungkinlah sebab ibu bapa saya pun sebenarnya penulis juga. Jadi bagi saya mungkinlah saya ni ada bakat sikit lah, kan. Jadi bonda kata sesiapa yang ada bakat, ada anugerah, maksudnya pandai menulis ni, kena guna amanah yang Allah bagi ni sebaiknya. Tak kisahlah awak jadi perantis ke tak, kena menulis dan niatkan tulisan tu untuk dakwah. Jadi macam kita, kalau boleh macam kita dapat pahala free lah. So jadi Big Y nak menulis buku solo ni, antaranya sebab itulah. Sebabnya bonda ajar kami, antara jariah yang kita boleh dapat lah, insya-Allah bila kita mati nanti, ilmu yang dimanfaatkan. Mungkin dengan tersebarnya buku ni, orang lain manfaatkan buku ni, walaupun kita dah meninggal dunia, manfaatnya masih tersebar, masih digunakan oleh orang luar. Itulah yang kami faham. Itulah saya rasa Big Y saya. Bila Big Y macam ni kan Cik Amir, bezanya dengan Big Y kita untuk, mungkin untuk duit ke, untuk glamour ke, mesti ada juga kan sedikit. Tapi kalau Big Y kita, Waalaikumsalam Melo, tapi kalau Big Y kita, insya-Allah lah, kerana Allah, kalau buku kita tak laku ataupun buku kita tak siap, kita tetap terus tulis. Maknanya ada cabaran yang datang, kita teruskan saja. Sebab kita tahu Allah menilai apa yang kita buat. Balik pada tema lah, halang-halang cikgu dah sebut pasal tema. Tema buku ni kenaan apa Cikgu Amla? Okey, tema dia kan. Kalau kita tengok, ni muka saya dulu ni sebenarnya, masa saya bulat. Okey. Ni idea saya saya minta adik rangka. Lepas tu saya tunjuk dekat galeri ilmu. Saya macam berkenan kan. Lepas tu galeri ilmu lah, tolong buat cantik-cantik kan. Okey, tajuk dia Cikgu Multipurpose. Okey. Kenapa multipurpose? Sebenarnya asalnya kita nak cerita tentang apa sebenarnya peranan guru di sekolah selain mengajar dan mendidik. Mungkin ramai orang tak tahu, mereka ingat cikgu hanya masuk kelas, mengajar kan, buka buku. Tapi sebenarnya dalam ni sangat banyaklah, lebih 20 cerita kita ada. Cerita tentang apa? Cerita tentang cikgu yang boleh jadi macam-macam kerjaya. Contohnya, cikgu boleh jadi dietitian, cikgu boleh jadi pegawai kebajikan, cikgu boleh jadi jururawat, cikgu boleh jadi bomba. Jadi orang yang dengar ni macam, betul ke cikgu boleh jadi? Cuba baca buku ni. Kan? Cikgu boleh jadi apa lagi? Penyiasat pun ada. Memang betul ada. Cikgu boleh jadi kaunselor, motivator, cikgu boleh jadi chef, bomba pun ada, nurse pun ada. Bomba tu sebab ada ceritanya tentang macam mana cikgu tu tangkap ular tau. Dulu sekolah saya dekat kampung Felda, memang biasalah haiwan-haiwan liar yang masuk ke sekolah. Ada lagi cerita dalam ni macam-macam. Ada cikgu yang jadi pengarah drama pun ada. Pengarah drama, penulis lirik drama, skrip drama pun ada. So nak bagi tahu memang peranan guru ni sangat banyak. Sangat pelbagai lah, multipurpose tu pelbagai. Dan berbalik kepada diri saya sendirilah masa saya tulis tu. Sekarang ni pun adalah orang yang kenal saya sebagai multipurpose, dia tahu. Dekat sekolah saya ajar agama dengan bahasa Arab. Tapi sampingan saya ajar juga bahasa Melayu. Hasil saya belajar daripada Express I lah. Di luar pun saya ajar bahasa Melayu. Jadi macam itulah. Maknanya jadi cikgu zaman sekarang ni dia kena multipurpose lah.
Itulah, Ah. alang-alang dah sentuh pasal multipurpose ni. Kita nak tanya Hmm. berkenaan situasi sekarang. Tapi sebelum saya nak tanya berkenaan PDPR ni, saya nak tanya dululah. Tempoh Cikgu Amla siapkan buku Cikgu Multipurpose ni. Berapa deadline yang diberi bonda waktu tu? Okey. Tempoh dia. Kita dah tahu perancangan ni dah lama. Kalau tak silap pada tahun 2018 lagi. Tapi untuk menerbitkan dia tu bukan pada 2018 lah. Cuma bonda cakap kena siapkan. Cuma nak terbit tu kena ikut turn. Jadi saya betul-betul buat masa tu rasanya dalam tempoh setahun kot saya siapkan. Lama juga tu, setahun tu. Kurang 10 bulan lah. Dengan macam-macam betul-betul komitmen siap. kan? Ya, betul. So, saya menulis pada bila-bila masa free. Yeah. So, dalam 20 kisah yang Cikgu Amla beritahu tadi, cerita menarik yang boleh Cikgu Amla kongsikan lah. 1-2 kisah yang boleh dijadikan panduan pada ibu bapa nak didik anak-anak ni. Kita kongsikan petang ni. Nak lebih kena beli buku lah. Kongsikan 1-2 kisah. Okey, siapa tu? Syafiqah Azira Alwi. Okey, kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya kan dekat ruang komen kan? Betul. Okey, Cik Amir tanya pasal cerita yang menarik kan? Okey, bagi saya lah memang alhamdulillah lah, bagi saya sangat sukalah semua cerita dalam ni. Berdasarkan testimoni pun ramai orang suka. Saya nak share hari ni beberapa cerita sedikit lah macam mana bila parents baca, sebab dia bukan hanya untuk cikgu kan, murid pun ada baca tau. Anak murid-murid anak saya pun suka baca. Kawan saya pun ada share, anak dia suka baca sampai lunyai. Dia share dekat Facebook. Kawan saya tu nama dia Maisarah. Anak dia perempuan, anak dia sekolah rendah tahap 2 lah. Dia baca buku ni, dia kata sampai lunyai. Saya pun hadiahkan lagi sebuah untuk dia. Tanda penghargaan dia suka kat buku kita kan. Okey. Baik, antaranya lah saya cerita untuk parents kan, dalam ni saya ada sentuh tentang isu sarapan. Isu sarapan. Macam sekarang ni mungkinlah kita kurang titik beratkan pasal sarapan sebab kita PDPR kan. Tapi sebenarnya saya tulis ni masa kita tak ada PDPR lah. Tapi sebenarnya isu sarapan tu penting. Macam mana nak menggerakkan PDPR tu di rumah. Contohnya dalam ni ada 2 cerita tentang sarapan. Pertama tajuk dia Breakfast Like a King dan kedua tajuk dia Breakfast 2. Okay, Breakfast 2. Jadi cerita pasal breakfast ni macam mana cara kita nak pupuk anak kita supaya wajib ambil sarapan di rumah sebelum ke sekolah. Tapi saya tak nak cerita pasal tu, saya nak cerita macam mana situasi sekarang. Okay, situasi PDPR sekarang. Kita tahu cabarannya tak mudah kan, sebab kita belajar atau bekerja di rumah, anak-anak belajar di rumah. Jadi ibu bapa antara benda penting yang kena make sure anak-anak buat ialah sarapan. Jadi apa tipsnya? Tipsnya antaranya lah saya ringkaskan. Dalam ni saya ada hurai panjang lebar lah. Kesan tak sarapan, anak tu dia jadi moody. Okey, kalau kat sekolah dia mudah pengsan, dia tak aktif. Sarapan tu sangat-sangat penting cikgu. Sebab ramai parent memang tak ambil cakna. Kita tahulah sebab murid kita ramai, bila kita tanya tak sarapan. Dia nak makan nanti pukul 10 masa rehat. Sebenarnya pukul 10 masa rehat tu sangat lama. Orang dewasa boleh tahan tau. Tapi budak dia tak tahan. Walaupun dia tak minta sarapan, parent kena paksa anak tu makan. Okay, seolah-olah macam sahur. Kalau kita puasa kan, kena sahur. Walaupun sedikit. Alas perut pun tak apa. Okay, jadi kalau parent kata nantilah pukul 10 waktu rehat makan. Tak, itu bukan sarapan. Itu kita panggil minum pagi. Yang penting mesti sarapan. Jadi dalam ni saya ada cerita sampai 2 cerita, maknanya banyak sangat alternatif kita boleh buat. Sama ada makan di rumah ataupun kalau tak sempat sediakan makanan kering, makan dalam kereta. Okey? Jangan bekalkan anak tu sarapan, suruh dia makan di sekolah. Kadang-kadang budak ni dia takut nak makan di sekolah. Kalau cikgu tegur, padahal cikgu tegur tu cikgu tak faham kan? Kadang-kadang cikgu tegur je, dia pun rasa cikgu marah dia. So dia tak makan. Jadi dia tak sarapan. Jadi kena sarapan di rumah atau dalam kereta. Maknanya make sure anak tu makan. Sebab anak saya pun jenis susah nak makan sarapan. Mula-mula saya sediakan di rumah, dia rasa tak suka, so kita sediakan untuk makan di dalam kereta. Macam tu. Okey? Okey, isu lain. Tajuk dia, tajuk dia kotak puaka, Cik Amir. Cik Amir rasa apa benda kotak puaka ni? Dia kalau teka-teki Facebook tu saya tahulah cikgu.
Okey, apa dia? Teka-teki kotak Teka-teki. apa paling apa? Kotak apa paling berdosa? Kotak apa paling berdosa? Eh, Apa ya? Jawapan dia kotak puaka. kotak sembayang. Kotak semayang. Awak tak Apa sembayang. benda Awak tu? tak sembayang. Awak tak sembayang. Kotak sembayang. Oh, kotak semayang. Okey, faham. Okey, hebat sangat. Ah, Baguslah Cik Amin. Nanti saya buat cerita. kotak Okey. puaka tak tahu. Selamat datang pada kawan-kawan yang baru join live. Okey, so kita nak masuk isu yang kedua boleh ya Cik Amin? Saya share. Kotak puaka. Tajuk kita kotak puaka. Okey, dalam cerita ni, kotak puaka tu mengenai apa? Okey, mengenai seorang murid saya ni, dia selalu ponteng sekolah. Sebab apa? Sebab punca dia kotak puaka. Boleh teka apa dia? Suka nak kenakan orang. Bukan berasap tu ke? Apa? Bukan. Okey. Kotak puaka adalah televisyen. Ya, betul. TV. Okey. Memang murid ni saya jumpa dia tengah jalan, tepi jalan. Dia tengah menangis. Lepas tu saya tegur dia. Kenapa tak pergi sekolah lagi? Masa tu saya memang terburu-buru lah baru hantar nak pergi sekolah kan. Nak ambil dia lah kalau boleh. Nak tarik dia masuk dalam. Tapi dia tak pakai kasut. Dia pakai baju sekolah, dia tak pakai kasut. Dia nangis. Dia kata dia tak nak pergi sekolah. Ya, dia marah. Dia rotan. Dia kena pergi sekolah. Saya pun pening. Saya suruh dia balik. Sampai sekolah saya tanya cikgu-cikgu yang kenal apa. Sebenarnya murid ni dia tak nak pergi sekolah sebab dia mengantuk. Dia marahlah bangun lambat. Kenapa dia mengantuk? Sebab dia malam-malam dia tengok televisyen terlampau lama. Okey. Jadi apa masa saya tulis cerita ni, so saya share lah dengan parents selalu dekat Facebook kan. Saya cerita, saya kata memang televisyen ni sebenarnya masalah untuk kita. Okey. Masa tu anak-anak saya kecil Cik Amir, masa tu anak-anak saya semua sekolah rendah. Saya cuma bagi tahu, saya share lah pengalaman macam mana nak elakkan kotak puaka ni. Cik Amir rasa apa dia? Nak suruh anak ni tak tengok kotak puaka. Bagi baca buku. Macam kasar sikit kan bahasa kotak puaka tu. Just tarikan sajalah kan. Okey. Masa tu lah saya cerita masa tu. Sekarang lain pula situasinya sebab anak saya dah besar. Okey, masa tu saya just cerita dekat parents, saya kata saya memang buang terus televisyen. Saya nak beritahu. Mungkin saya terikut-ikut lah dengan didikan bapa saya kat rumah masa saya kecil. Memang buang terus. Buang terus tu maknanya tak ada dah benda tu. Jadi anak ni kan, nak bagi tahu anak ni bila tak ada benda tu, mula-mula dia akan rasa bosan tau. Tapi lama-lama dia pandai cari hiburan sendiri. Apa dia? Contoh, dia nampak buku, dia ambil buku dan baca. Dia nampak permainan fizikal, dia akan ambil permainan tu dan dia main. Dia nampak halaman kat luar rumah, so dia keluar bermain. Jadi ni antara saya panggil macam drastik ke ataupun tindakan yang nak panggil berat lah bagi seorang ibu bapa yang sanggup buang terus kotak puaka tu dari rumah dan anak-anak langsung lah pasal kotak puaka. Tapi lah saya faham, tapi tak semua orang mampu buat macam tu kan. So jadi saya cerita juga dalam buku ni, saya kata tak ada masalah, kita ada alternatif lain sebab masing-masing punya cara yang tersendiri. Tak ada yang salah, tak ada yang betul. Kita tahu anak kita macam mana. So yang kedua, kita boleh buat jadual. Kan buat jadual. So nak bagi tahu Cik Amir, masa saya buat ni saya duduk di Johor. Bila saya dah pindah, saya pindah ke Dungun. Saya tak ada juga kotak puaka tu. Masa tu saya duduk di pedalaman. Malas nak beli. So pindahan saya yang ketiga ni, saya beli balik lah. Saya beli, masuk di rumah. Okay. Pasang Astro. Cuma nak beritahu sedikit lah, Alhamdulillah terkawal sebab mungkin masa kecil diorang dah tahu dah. Kalau ada masalah ke apa memang tutup terus, kita buang terus. Sebab masa dulu tu memang anak-anak kecil kan suka sangat tengok phone dan tengok TV, tengok kartun tanpa batasan. Sampai saya sorokkan, asal-asal saya buang tu macam ni tau Cik Amir. Saya buang kotak puaka tu asal-asalnya saya nak kontrol anak saya daripada tengok TV. Saya pun sorokkan kad Astro. Lepas tu lama-lama kad tu hilang. Saya dah lupa letak kat mana. Lepas tu saya pun renew. Okey, yang boleh. Lepas tu saya sorokkan lagi. Dah 2-3 kali sorok, asyik. Dah pening, maknya pening, dah tutup terus.
Semua terkebir-kebir, mak pak pun terkebir-kebir kan. So jadi nak bagi tahu, saya pernah baca yang menjadi kekuatan untuk saya tutup terus tu, saya baca dalam buku motivasi Bondeno, dia kata anak ni bila tak ada hiburan, telefon atau TV, dia akan pandai cari hiburan dia sendiri. Tu yang saya sebut tadi, antaranya bila dia nampak buku, dia akan ambil baca buku tu. Sebab dia bosan kan? Dia nampak permainan fizikal lah, basikal ke apa ke, bola ke, so dia akan ambil main. Maknanya macam tu. Mereka akan pandai cari hiburan sendiri jika benda-benda yang mengacau tadi tu tak ada. Tapi nak bagi tahu zaman sekarang, benda tu macam memang ada lah kan? Macam gadget lah. Kotak puaka tu sebenarnya lebih luas lagi ceritanya mengenai gadget zaman sekarang lah. Okey? Anak-anak saya pun sekarang dah tak boleh lepas lah Cik Amir. Kita dah tak boleh buat dia macam budak kecil. Masa kecil kita boleh sorokkan telefon, saya buat pekak je dia benda menjerit-jerit bila dia minta. Tapi sekarang dah besar, dia pun nak guna untuk belajar. Cuma anak-anak kita ni macam tu lah, kita kena pantau. Ni dah termasuk dalam PDPR sikit lah, tak apa Bila kita kena pantau sebab apa? Sebab kalau anak saya sendirilah, leka kepada lain tu melebihi daripada dia nak belajar tu. Tu yang kita kena buat jadual. Kotak puaka tu, dia bukannya 100% negatif kan, kita tahu kan? Jadi kita sendiri yang kontrol. Mak ayah wajib kontrol. Kontrol lah remote ke, Astro ke, apa saja yang boleh dikontrol. Jadual menonton ke, dan mak sendiri kena sama-sama terlibat dalam jadual tu. Jangan pula cakap, okey sekarang awak waktu belajar, mak nak tengok TV. Taklah, kalau saya tak, saya buat jadual sama. Kalau ikut sekarang PDPR kat rumah ni, saya buat sama. Waktu ni belajar, Umi pun buat kerja sekolah, awak belajar, awak buat kerja rumah awak. Nanti pukul berapa saya ada rancangan yang disukai, saya suka tengok Walking Dead dengan elementary yang Sherlock Holmes tu. Dah anak-anak saya pun asyik ikut juga tengok. Jadi dalam pukul 12.30 ke atas tu tengok TV sekejap. Macam tu. Maknanya sama-sama tengok lah. Gitulah. Nak bagi tahunya, kita yang kontrol. Tu isu kedua. Pertama sarapan. Kedua macam mana parent nak kontrol. Dan yang ketiga isu yang dia berkait dengan isu kedua tadi. Isu ketiga ni ialah saya ada cerita dalam ni. Cuma dia bukan bentuk cerita Cik Amir. Saya tulis dalam bentuk tips. Dia macam bonus lah kiranya. Okey, kita ada tips. Tips dia macam mana nak buat anak daripada hantu gadget kepada cinta buku. Hantu gadget kepada cinta buku. Okey, saya cerita tu berdasarkan pengalaman masa anak saya kecil jugalah. Cuma dah besar ni memang dia banyak lebih gadget lah. Dia suka online game kan. Tapi masa di umur 12 tahun ke bawah tu, disebabkan kotak puaka tu tak ada kat rumah. So, berdikit-dikit lah saya share pada parent macam mana saya buat. Kita wujudkan, di antaranya lah tipnya panjang. Cuma saya nak cerita sedikit macam mana nak buat anak kita cinta buku ni. Kita wujudkan sedikit sudut kecil, sudut bacaan di rumah. Beli je apa-apa buku. Macam galeri ilmu pun saya tahu banyak sangat buku cerita kanak-kanak kan. Beli saja yang murah-murah, ikut bajet kita bulanan, beli sedikit-sedikit, buat sudut bacaan di rumah ataupun letak je lah dekat rak ke apa kan. Okey, masa kecil lagi ni kita kena dah biasakan anak-anak dengan buku. Jadikan buku tu permainan dan campur juga dengan permainan fizikal. Maknanya bukan buku saja. Dan kita tak boleh terlampau cerewet. Contohnya buku tak boleh koyak, buku tak boleh kotor. Kalau saya tak, saya biar je. Saya tak sayang pun. Maknanya macam itulah. Okey, bila anak dah besar sikit, banyak buku dia orang saya bagi dekat orang lain. Kalau elok lagi bagi dekat orang, gantikan dengan buku yang sesuai lagi. Kalau ikut anak saya sekarang ni, dia semua lelaki, Cik Amir. Yang 2 orang yang besar ni, dia suka komik lah. Jadi kat rumah saya memang banyak komik. Beratus-ratus komik. Okey, saya bagi je. Ikut dia beli novel kanak-kanak, tapi dia tak nak baca. So tak apalah saya beli komik. Sebab sekarang pun ada komik yang pendidikan. Kan komik sains ada kan. Okey, nak bagi tahu antaranya macam tu. Masa anak kita kecil lagi senang nak lentur sebenarnya. Kalau kita nak pergi mana-mana, pastikan bawa bekal buku dan permainan. Okey, kalau kita makan di kedai makan, sambil nak tunggu order tu, keluarkan buku. Memang dia orang akan baca. Sebab budak ni dia cepat bosan. Sebab tu budak dia pantang bosan, dia tengok parent main telefon, dia pun nak telefon. Betul tak? Jadi salah kat mana? Salah kat parent sebenarnya. Sebab parent main telefon, dia pun nak main telefon. Saya cakap ni sebab anak saya pun macam tu. Okay?
Mak nak main Facebook, dia pun nak main game dia. So bila kita dekat kita bawa bekal buku sambil tunggu, sambil dalam kereta. So dia akan sentiasa dengan buku. Macam itulah antaranya. Okey. Cikgu Melu ada komen yang tu je. Ya? Betul tu. Kita boleh perasan bila anak murid datang sekolah menangis-nangis tak nak sekolah. Lepas tu saya cakap menangis sebab tak cukup tidur je ni. Memang betul pun. Betul. Betul. Yang cerita pasal sarapan tadi tu. Ni Hani Ehsan pun ada komen zaman mereka dengan gadget. Yes, betul. Ni Lili Halida pun komen. Adakan limitasi. Bila dah habis limit, dia stop dan cari buku. Banyak kita punya komen ni. Hani Ehsan komen betul. lagi. Wujudkan rutin harian yang konsisten agak terkesan untuk anak yang umur 8 tahun ke bawah. Yang sekolah rendah insya-Allah senang ikut sikit lah. Kisah sarapan tadi Cikgu Amla. Saya dalam novel Isayu saya tu, saya ada buat satu macam cikgu buat bonus pasal tip-tip kan. Saya buat tip pasal komik pasal sarapan. Tapi cerita sebiji macam Cikgu Amla cerita tu. Macam deja vu orang cakap. Saya buat watak dia pengsan dekat sekolah. Lepas tu bapak dia datang, tanya kenapa anak dia tak sarapan. Lepas tu saya cakap dalam tu, saya tulis macam tu lah juga kita sahur. Sebab tu kita nak ambil makan sikit. Jadi penulis ni dia punya pemikiran sama. Dan satu lagi memang kita cerita pun mungkin macam komik boleh adaptasi daripada kisah benar kan? Yes. Novel ke apa kan? Lagilah cerita yang macam kami buat ni memang kisah benar kan? Nak bagi taunya benda realiti lah kan? Jadi daripada background cikgu, pengalaman Cikgu Amla yang dah berbelas tahun sekolah rendah ni, nak cikgu kongsikanlah tip menarik untuk para guru untuk jadi cikgu yang lebih baik lah, yang bermotivasi hari-hari seronok mengajar ni. Ada cerita menarik dalam Cikgu Multipurpose yang boleh Cikgu Amla kongsikan, inspirasi pada cikgu-cikgu kat luar sana. Nak jadi cikgu yang seronok jadi cikgu. Okey. Soalan ni berat jugalah kan, sebabnya memanglah saya ni banyak sangat kekurangan sebagai guru sebenarnya Cikgu Amir. Tapi disebabkan kita tak suka menulis, pandai menulis, orang tengok macam bagusnya cikgu ni. Memang macam itulah pandangan. Saya tahulah pandangan kita terhadap orang lain yang pandai menulis, kita rasa orang tu bagus sangat kan. Tapi sebenarnya realitinya kita menulis sebab nak baiki diri kita sendiri kan. Kita nak baiki diri kita, nak share dengan orang lain. Kalau orang tu dapat manfaat, kita pun dapat pahala kan. Okey. Baik, dalam cerita ni banyak sebenarnya juga selain daripada ada unsur-unsur lucu, ada juga cerita-cerita sedih lah. Cerita sedih ni masalah-masalah anak-anak murid kita. Okey. Jadi nak menjawab pada soalan Cik Amir tadi kan, mungkinlah antara yang saya boleh share apa yang saya buat sepanjang jadi guru ni. Dalam ni ada cerita mengenai tajuk dia 3 sedekah. Tajuk dia 3 sedekah. 3 sedekah ni yang saya buat hampir setiap hari lah masa kat sekolah lah. Sekarang ni waktu PDPR dah kurang sikit lah. Okay, 3 sedekah ni antaranya ialah kalau murid tu, saya suka memberi sesuatu yang murid tu boleh nampak lah. Contohnya saya sediakan stiker kita akan tampal dalam buku. Setiap kali sikap yang baik ataupun kerja yang baik ataupun rajin, apa-apa saja. Stiker tu murah sangatlah kalau dekat kedai saka kita panggil tu kan, kedai Eko tu RM2 dapat ratus-ratus stiker, dapat ratus-ratus kan. Jadi murid ni, fitrah murid ni dia sukalah cikgu puji. Betul. Dan dia suka kumpul lah stiker tu banyak-banyak, nanti kita boleh tebus. Tu antaranya lah. Dan saya rasa sekolah menengah pun boleh buat juga. Kalau tak boleh, kalau sekarang ni online mungkin ada cara lain lah untuk online kan. Jadi tu kita panggil reward kepada dia. Okey, seterusnya saya suka beri duit tu macam RM1, RM2 untuk untuk macam sikap-sikap tertentu. Okey, contohnya dalam ramai-ramai tu dia seorang je menyapu dalam kelas. Masa cikgu tengah bagi kerja, dia dah siap kerja, dia sukarela pergi menyapu contohnya kan. Saya suka sangatlah bagi benda-benda yang konon-konon special sikit lah daripada orang lain. Jadi bila kita bagi, murid-murid lain nampak, nanti esok lepas tu berlumba-lumba semua orang nak buat benda yang sama. Okey, tu sikap yang baik.
Selain daripada tu macam saya suka soal murid dalam kelas. Bila soal ni kebanyakannya akan sama ada akan nak berebut menjawab ataupun kadang-kadang kita beri soalan yang terik sikit yang di luar pemikiran dia dan ramai-ramai tu mungkin seorang atau dua orang yang boleh jawab. Jadi masa tu pun bagi hadiah yang lebih special lah. Okay. Dan yang ketiga, tu yang pertama lah bagi stiker, yang kedua bagi duit, yang ketiga murid-murid sekolah rendah ni, Cikgu Amir dulu saya ada satu bilik khas mengajar, nama dia bilik Jacob. Okay. Satu bilik khas, jadi murid-murid kita, maknanya bilik khas ni murid yang datang kat kelas. Dia akan bertukar murid. Jadi murid ni selalu sangat, walaupun kita dah pesan, jangan tinggalkan barang, dia tak tahu tu pun barang dia. Asyik bersih-bersih patah lantai. So saya akan kutip semua tu, pensel warna lah, pensel pembaris semua, letak satu tempat, cantikkan lah kan, kita asah apa semua. Jadi lepas tu murid ni biasalah Cikgu Amir, Cikgu Amir pula. Dan ramai-ramai tu ada yang tak bawa alat tulis, ada yang tak bawa buku, ada je. So dia gunalah barang-barang tadi tu. Tu antara 3 sedekah yang mudah, yang boleh diamalkan oleh guru. Benda-benda tu lah. Memang biasalah tak bawa pensel. Cikgu lah kena bagi. Tu yang kata tadi, peranan guru tu banyak. Antaranya pegawai kebajikan masyarakat. Dia bagi apa benda budak tak ada tu dia bagi. Okay, next. Ada satu lagi kisah. Ada satu lagi isu yang saya boleh share untuk para guru lah kan. Sejak saya kena menulis tu, saya mula ubah pemikiran saya, ubah pandangan saya terhadap murid tau. Contoh selama ni kadang-kadang kita mudi, kita marah murid kan, kita marah murid yang buat perangai, bising lah, tak nak menulis. Slowly saya ambil tahu kenapa budak tu macam tu. Bila saya tahu pula bukan, bila saya ada objektif nak menulis, saya akan bertanya latar belakang budak tu kepada guru-guru lain. Sebab kebanyakan guru-guru yang saya jumpa memang mereka ni sangat cakna tau Cik Amir. Sangat ambil berat. Kalau zaman sekarang ni orang panggil makcik bawang. Okey, tapi dia positif. Dia sangat positif. Maknanya kalau kita kenal kawan kita ni kan, cikgu ni dia dah berumur, contohnya dia dah lama duduk di situ, dia orang kampung situ, dia tahu semua cerita pasal keluarga tu. Tapi kadang-kadang dia cerita tu sebenarnya untuk kebaikan tau. Dia bagi kesedaran kat kita. Contohnya kita tahu, oh kesian budak ni, patutlah dia macam ni, rupanya keluarga dia bermasalah. Maknanya sebagai guru, poin yang saya nak cerita ni ialah sebagai guru, kita perlu ambil tahu latar belakang anak-anak murid kita. Kenapa budak tu buat perangai, kenapa budak ni macam ni, kenapa dia buat kawan dia, kenapa dia mencuri ada juga kan. Kebanyakannya datang daripada keluarga bermasalah. Benda ni boleh memberi pengajaran juga kepada kita sebab kita tak nak anak kita macam tu. Kan kita pun kadang-kadang bukan betul sangat pun didik anak kita. Jadi kita kena ambil pengajaran. Bila saya menulis cerita, saya masukkanlah pengajaran tu. Dan saya tak masukkanlah watak sebenar Cik Amir. Kita ubah sikit lah. Watak tu memang tak ada watak sebenar lah kalau benda-benda yang memalukan kan, mengaibkan. Nak bagi tahu apa lagi cerita yang bagi saya sangat menyentuh hati dalam ni, antaranya ada murid saya tu, ayah dia penjenayah. Okey, ayah dia penjenayah ataupun something. Maknanya rumah dia ni dibina tembok yang tinggi, orang pun tak berani nak pergi. Orang cakap, ada orang ceritalah, polis pun tak boleh tangkap. Maknanya macam ada masalah besar lah. Gitu. Okey. Cerita lain, memang ada keluarga ni, murid saya ni, dia nampak sendiri dengan mata dia, ibu ayah dia ditangkap kerana memiliki dadah. Di tengah malam ataupun pagi lah kan, sebelum subuh tu, polis datang, tangkap, memang jumpa dadah dekat rumah dia. Jadi nak ceritanya, perkara ni perkara benar dan sangat-sangat menyedihkan lah. Guru-guru pun sangat sedih. Anak tu sekarang, yang masa tu lah zaman tu, dijaga oleh jiran. Sebabnya ibu ayah dia kena tangkap, masuk penjara. Memang masuk penjara. Maknanya memang budak tu memang baik. Budak tu yang kita rasa sangat sedih tu, budak tu baik sangat. Dia lelaki. Lepas tu saya ajar mengaji kan.
dia mengaji sangat bagus. Dia mengaji sangat bagus. Sama juga dengan cerita yang anak penjenayah tadi. Dia mengaji sangat bagus. Tapi budak tu baran. Tak boleh orang usik, dia akan bergaduh. Nak bagi tahunya, kena ada cerita-cerita macam ni nak menyedarkan masyarakat supaya kena cakna lah orang sekeliling kita. Anak-anak di sekitar kita kan. Satu lagi, ada ceritanya tiga sahabat baik ni ditangkap, Cik Amir. Ditangkap, tiga sahabat baik ni murid sekolah rendah masalahnya. Ditangkap kerana mencuri di tabung masjid. Mencuri duit di tabung masjid. Memang polis tangkap sebabnya budak kan, dia pakai baju sekolah. Budak waktu pagi buat kerja, dia pakai baju sekolah, ditangkap, polis bawa dia pergi sekolah dengan kereta polis. Jadi bayangkan kecoh satu sekolah masa tu. Jadi kita buat cerita ni sebagai pengajaran lah kepada murid-murid lain kan. Nak bagi tahu kenapa dia curi duit, sebab dia nak duit, dia nak main dekat kita panggil apa? Ada lagi cyber cafe. Dia nak main game dekat cyber cafe. Macam tu, nak bagi tahu banyak sangat cerita-cerita sedih yang kita boleh ambil pengajaran lah untuk tatapan masyarakat. Mungkin masyarakat di luar tak pernah dengar cerita macam ni sebab anak dia mungkin sekolah yang bagus-bagus kan. Contohnya mungkin sekolah swasta, tak ada anak-anak yang bermasalah pelik-pelik sangat. So, kita cerita ni untuk pengajaran kita lah. Kisah-kisah masyarakat tu sangat benar, sangat betul. Okay? Apa lagi Cik Amir? Saya mungkin boleh rumuskan sikit lah tip yang Cikgu Amla kongsi ni untuk kita seronok jadi cikgu lah kan, walaupun saya bukan cikgu kan. The power of giving tadilah yang Cikgu Amla cerita. Banyakkan memberi. Okey, antara tipsnya kan dan juga empathy lah. Maknanya letak diri tu sebagai budak tu tadi. Kenapa budak tu buat dia jadi macam tu, kena rajin sikit lah. Rajin banyak lah sebenarnya. Kena kaji latar belakang keluarga. Bukan sekadar sebenarnya tak susah pun nak kaji latar belakang tu. Kita just berbual-bual dengan parent dia ataupun dengan keluarga. Dengan parent ataupun dengan keluarga pula, dengan cikgu-cikgu. Contohnya kan Cik Amir, bila saya berbual tu, masa tu ada perjumpaan parent dengan cikgu dengan parent nak bagi result periksa. Kita berbual, parent tu cerita kat saya macam ni. Dia kata, ni ada, memang saya ada cerita dalam ni lah. Saya lupa tajuk dia apa. Dia cerita, ibu tu meluah lah. Dia kata, saya ni bersalah lah cikgu. Dekat rumah saya satu rumah dengan Ipa. Ipa tu penagih. Ipa tu selalu curi duit saya. Selalu tunjuk perangai tak elok kepada anak saya. Saya takut anak saya terpengaruh. Macam tu cerita dia. Masa tu, dia tak minta pun pandangan saya. Tapi saya yang sibuk memberi. Saya kata, usahakan cari rumah lain, duduk sendiri. Saya kata macam tu. Mungkin dia nak duduk ramai-ramai sebab nak jimat kan. Dan rupa-rupanya akhir tahun tu memang budak tu pindah duduk rumah lain. Nak bagi tahunya, ada juga mungkin mereka ni tak tahu nak cerita kat siapa. Tiba-tiba tercerita kat kita, mungkin nasihat kita tu berguna untuk dia. Macam tu. Maknanya bukan kita ni guru untuk anak dia saja. Mungkin kita ni boleh jadi yang memberi sedikit lah nasihat ke kan, pandangan kepada parent dia. Sebenarnya. Itu Cikgu Amani Fuad komen. Cikgu Amla ni lucu tapi banyak tip. Kawan sekolah kan? Cikgu Amani tu speaker. Okey, express I tu. Okey. So cikgu, kita nak kaitkan sikit lah dengan PDPR sekarang ni. Pembelajaran di rumah. Peranan cikgu dan peranan ibu bapa yang mungkin Cikgu Amla boleh kongsikan pada kita punya viewers hari ni. Okey. Saya suka sangatlah isu ni. Sebab apa Cik Amir? Saya suka main Facebook kan. Jadi saya banyak sangat baca luahan parent. Luahan guru pun kita baca, luahan parent pun kita baca. Dan saya sendiri pun adalah parent dan adalah guru. Okey? Jadi mungkinlah kita boleh selami kedua-dua keadaan tu. Sebagai parent kita nak macam mana? Sebagai guru kita nak macam mana? Okey. Saya jawab ni hanya berdasarkan pengalaman dan pemikiran saya sendirilah. Pengalamannya ialah kita sudah berada di tempoh yang ketiga. Kalau perasanlah PDPR kita ni dah yang ketiga. Macam PKP jugalah. PKP yang ketiga, PDPR kita yang ketiga.
Masa first time PDPR dulu bagi saya sebagai guru, saya rasa merepek-repek je bagi kerja dekat murid. Sebab masa tu kita PKP tiba-tiba dan saya tak ada bahan langsung bawa balik kampung. Kan murid-murid kita pun terkotak-kanting dekat rumah, tak ada buku tau. Masa tu, masa PKP pertama. Sebab kita buat tiba-tiba kan masa tu. Jadi kita tak nak cerita hal tu. Masa PKP kedua, saya buat sungguh-sungguh sebagai guru. Saya cerita sebagai guru dulu Kita buat sungguh-sungguh pulun. Berdasarkan pembacaan dekat Facebook, parent nak macam mana. So saya pun buat macam tu lah. Contohnya, online, on time. Nak buat apa masa tu, video ke apa mengajar masa tu. Okay. Dan apa yang saya hadapi ialah, Cik Amir, kita nak cerita ni lah supaya orang tahu sebenarnya, sebagai guru masa tu lah keadaan dekat sekolah saya. Saya tak tahulah sekolah lain. Tapi masa tu dekat sekolah saya, bila kita buat macam tu, dah macam nak cakap macam ni, sebenarnya ni macam komentar sikit lah kan. Orang atas PPD atau JPN, dia menambah kerja melebihi yang sekolah biasa. Sekolah yang offline tu. Mungkin dia fikir, oh sebab online, jadi tak apa. Sebab online jadi tak apa. Sebenarnya kita sangat terkejar-kejar. Nak online dengan murid satu hal, nak isi link yang mereka suruh isi. Padahal masa sekolah bukan PDPR, masa sekolah biasa tak ada pun benda ni. Betul. Jadi kita nak cakap dekat siapa? Saya sebut ni pun macam kalau aku kena-kenalah. Sebab kadang-kadang kita tak boleh cerita bab ni. Tapi nak bagi tahu, tak ada siapa yang membela guru. Tak ada siapa. Okey? Tak ada siapa yang membela guru. Okey, kita tak nak cerita pasal yang kedua. Kita nak cerita yang pasal ketiga. Okey. Disebabkan kita dah ada pengalaman kan? Kita dah ada pengalaman, kita sendiri yang rasa kita stres ke tidak, kita buat dengan betul ke tidak. Memang kita risau anak-anak kita. Tapi bila dah pengalaman ketiga ni, bagi saya, kita ambil pendekatan sederhana. Sebab apa? Sebab sekarang ni, objektif utama kita bukan nak suruh budak tu pandai. Kita kena ubah sikit lah. Dulu kita tak fikir benda ni. Zaman kita ni zaman gawat, zaman pandemik kita panggil. Kita utamakan sangat kesihatan. Dan kita ada benda yang kita tak boleh kontrol. Ada benda yang kita tak boleh kontrol. Buatlah cikgu macam mana pun, parent ni ada yang suka, parent ni ada yang tak suka. Okey, betul. Tu memang tak dinafikan lah. Sama juga parent tu. Dia nak anak dia macam ni. Parent ni tak setuju. Macam tu. Jadi, manusia ni pelbagai dan kita tak boleh kontrol. Okey, sebagai guru, saya hanya ikut apa yang sekolah minta. Ada benda yang kita boleh buat, kita buat. Ada yang benda yang tak boleh buat, kita tak buat. Jangan paksa diri. Okey? Sebab nanti kita sendiri yang stres dengan kita takutnya, kan kita anxiety lah, stres lah macam-macam. Okey, pada PDPR ketiga ni, apa yang saya buat ialah, berdasarkan pengalaman lama kita nak tambah baik. Tambah baik tak semestinya kena tambah subjek banyak-banyak kan. Tapi benda tu di luar kawalan. PPD arahkan belajar banyak ni. Okey, sekolah arahkan belajar banyak ni. Apa yang saya buat ialah di sekolah, kami mengambil kata putus, kita melihat kepada latar belakang keluarga, macam mana keluarga tu, macam mana kita dapat maklumat ni berdasarkan soal selidik. Okey, soal selidik, mereka ada ke tidak gadget, mereka ada masa ke tidak nak pantau anak. Dia ada dua isu tau Cik Amir. Ada parent boleh sediakan gadget tapi tak boleh pantau. Betul. Ada parent boleh pantau tapi tak ada gadget. Maksud tak ada gadget tu kena share. Okey, kena share. Jadi isu ni dia pelbagai. Okey. Jadi kami ambil kata putus, kami buat pembelajaran di luar talian. Maknanya Cik Amir, yang orang bising-bising pasal PDPR tu, sebenarnya sekolah tu dia boleh pilih nak buat dalam talian ke luar talian. Mengikut latar sekolah masing-masing. Okey, sekolah saya pilih luar talian. Luar talian ni ialah kami bekalkan latihan yang mudah sahaja kepada murid dan murid akan hantar setiap minggu. Tetapi dalam masa yang sama, cikgu juga bersedia dengan telefon sekiranya ada murid-murid yang nak bertanya masa tu. Jadi kita tahulah yang bertanya tu adalah ibu bapa lah sebab dia sekolah rendah. Adalah yang tahap 2 tu dia ada phone sendiri pun ada. Tapi memang sangat sikit lah peratusannya. Jadi berdasarkan sekolah, so peranan guru sekarang ni kan, saya ambil kesimpulan lah untuk seluruhnya. Kita buat ikut yang sekolah nak dulu. Sebagai guru kita buat ikut yang sekolah nak dulu. Lepas tu, mindset kita lah yang saya nampak. Sekolah dia tak suruh, dia tak cakap kat kita tau. Awak kena mengajar silibus apa? Tak. Dia hanya bagi panduan umum. Contohnya, subjek Arab seminggu 3 kali cikgu kena ajar. Contoh kan. So, sebagai guru, apa yang saya buat?
saya buat supaya kita pun tak sakit kepala, murid pun tak sakit kepala sebab kita tahu murid nak buat dengan apa. Parent pun tak tahu nak ajar sangat kan? Okey. Kita mindset kita tak perlu nak kejar silibus habis. Saya cakap ni berdasarkan zaman pandemik ni, Cik Amir. Kita tak nak kejar budak tu cemerlang sangat-sangat ke apa tak. Sebab negara kita dah mengalami perubahan. Kita bukan nak kejar sangat silibus, tapi objektif kita budak tu ada sesi belajar. Contoh dia apa? Contoh kena hafal. Contoh kena hafal surah lazim. Banyak ni. Budak tu sempat ke nak hafal? Parent boleh ke nak dengar hafalan dia? Tak apa. Buat je ikut yang mampu. Cikgu, yang saya tahulah, cikgu tak marah pun awak tak habis pun hafal semua tu. Tak. Dan sebagai guru pun, dia bagi sedikit. Jangan bagi banyak. Ada parent, dia bising dekat Facebook, dia kata cikgu bagi banyak sangat kerja. Betul. Bila saya share, ada pula guru, ada pula guru tegur. Bukan salah cikgu dah buat yang terbaik. Sebenarnya, kalau saya share tu maknanya, tak semestinya kita ni nak salahkan cikgu. Kita sebagai cikgu, kita kena ambil iktibar tu. Kena baiki. Kalau yang bercakap tu adalah parent murid kita, kalau kita tengok kerja kita bagi terlalu banyak, kita sikitkan dia. Macam tu. Sebab apa Cik Amir? Sebagai ibu, kita nampak situasi di sekolah dengan rumah, kalau 1 jam belajar di sekolah, sebenarnya bersamaan dengan 2 jam belajar di rumah. Contoh. Sebab murid dia tak akan tumpu 1 jam belajar di rumah. Dia nak pergi kencing lah, nak pergi minum lah, nak pergi tengok TV sekejap, nak pergi tengok kartun sekejap sebab adik dia tengah tengok. Jadi kita faham kan? So, cikgu jangan bagi banyak. Ada kadang cikgu terlampau macam, yelah dia nak rasa macam, dia nak buat macam dalam kelas. Mungkin dia tak ada anak kecil ke, anak dia sangat baik ke, anak dia tak nakal ke, mungkin lah. Dia nak bagi tu macam dalam kelas. Bagi saya, sebab saya ada anak yang macam kurang disiplin bab PDPR ni. So saya bagi dekat murid saya sedikit saja. Kami pun sepakat dekat sekolah sebab kebanyakan murid memang tak siap pun. Kita bagi sedikit sahaja. Maknanya kalau belajar di sekolah 1 jam, dia boleh siapkan 5 latihan. Dekat rumah kita bagi 1 latihan saja. Macam tu. Okey, itu sebagai guru lah. Maknanya kena ubah mindset, bukan nak kejar silibus, nak capai KPI apa-apa. Kalau orang atas tu minta KPI kita tak capai, tak apa. Bagi saya lah sekarang ni Cik Amir, terpaksa cakap macam tu. Sebab saya bukan jenis yang cemerlang sangat kat sekolah. Terpaksa kita kata tak apa. Sederhana saja sebab kita tahu murid kita macam mana. Betul tak? Contohlah, dia nak murid tu khatam Quran. Kita mampu ke nak dengar setiap hari murid tu khatam? Maksudnya nak follow bacaan murid tu, semua murid kita sepanjang tahun PDPR kita ni. Memang tak mampu. KPI nak khatam. Kalau dia kata wajib khatam, kita tanda je lah wajib khatam. Kalau tak, kita tanda je lah setakat yang budak tu dapat. Maknanya guru ni kena pandai sikit. Untuk murid, lain caranya. Untuk orang atas, lain caranya. Terpaksa. Sebab kita kerja dengan bos. Macam tu. Puan Haryati Hanim. Okay. Assalamualaikum, cikgu multipurpose. Itu speaker juga ke? Waalaikumsalam. Siapa Haryati Hamim? Speaker. Okey, satu lagi kan Cik Amir, situasi. Bukan semua murid masuk kelas online kita. Betul, dia mengajar pemulihan lagi mencabar. Okay. So, bagi saya lah, kita buat sekadar yang mampu saja. Jangan terlampau ikut. Memanglah orang atas akan tekan kita lah macam-macam kan. Kita buat sekadar mampu. Macam tu. Dia, walaupun orang atas tekan Cik Amir, dia tak akan cek kita sedalam-dalamnya pun. Dia tak akan pun cek kerja kita sampai akar umbi, tak. So, kita pandai-pandai. Buat. Okay. Dan next, sebagai peranan ibu. Dah panjang sangat cerita saya tadi. Peranan ibu. Okay, ibu. Bagi saya baca di Facebook, saya suka baca masalah-masalah orang di Facebook dan sajalah kan bershare. Ada parent, dia nak sangat anak dia duduk dekat meja, ikut jadual macam biasa, dia nak pakai baju sekolah, dia nak cikgu tu memang ada buat Google Meet sepanjang waktu. Bila kita tengok latar belakang dia, dia ni anak dia seorang saja Cik Amir. Anak dia seorang saja. Dan dia pun work from home. Maknanya gadget lengkap, mak dia ada masa untuk pantau. Mungkin makanan tak payah masak, order Grab food mungkin, okey? Nak bagi tahu kehendak parent ni sangat pelbagai. Okey, so sebagai parent, saya sendiri, kita maknanya nak bagi tahu kehendak kita tu, keinginan kita terhadap PDPR macam mana tu depend kepada kita lah. Okey, kepada saya sendiri, saya work from home,
ada anak, tapi anak saya memang kurang fokus. Kalau PDPR memang kurang fokus. Dia pun asyik hari-hari merungut je. Tak best lah sekolah macam ni, dia nak sekolah yang betul-betul. Kalau sekolah macam ni memang dia tak boleh fokus. Dia pegang phone kan Cik Amir, cikgu cakap macam ni, dia dah buka WhatsApp chatting dengan kawan-kawan dia. Setiap 1 minit saya kena tegur. Setiap 1 minit saya kena tegur. Abang tengok WhatsApp cikgu. Abang tengok grup cikgu cakap apa. Cikgu suruh buat apa. Okey, apa yang saya buat ialah dah pengalaman sampai dah PDPR ketiga ni kan, kita dah penat sebenarnya. Betul kan? Parent ibu-ibu sebenarnya dah penat sangat nak menghadap PDPR. Kalau kita terlampau fikir pasal tu. Jadi apa yang saya buat ialah mula-mula saya slow talk dulu. Masa bulan puasa kan ada banyak apa kita panggil? Waktu makbul doa, saya guna sepenuhnya sebab kadang-kadang saya lah sendiri. Kita lupa sangat berdoa. Ini kita lupa nak doa. Saya doa dulu pada Allah. Saya kata, ya Allah bagilah anak aku ni lebih baik PDPR di tahun ni berbanding yang lama-lama. Bagilah dia dengar nasihat aku. Bagilah dia lembut hati. Sebab apa Cik Amir? Sebab saya dengan anak saya memang panas sikit lah. Sebab saya ni garang. Anak saya pun macam saya juga kot masa kecil suka melawan. Jadi, kita suruh belajar, dia macam-macam PL. Lepas tu dia nak minta reward. Reward dia tu melebihi daripada kerja yang dia buat. Jadi kita sakit kepala. Reward dia nak main game online tu lah. Roblox lah, apa benda Free Fire, semua saya tahu. Okey. Jadi kita kena scam. Kita ni macam kena scam. Kata nak buat kerja banyak ni, main banyak ni. Tak. Main lebih daripada kerja tadi. Memang tak siap. Kita jadi penat. Betul tak? Kita penat kejar dia. Kena rushing. So, apa yang saya buat sekarang, okey. Saya doa dulu. Saya kata, ya Allah kan mudahkan urusan aku dengan anak aku. Lepas tu saya ingat, pada satu malam tu, masa tu rasanya malam raya sebelum kita PDPR kan. Kita PDPR baru minggu ni kan. Malam raya tu, saya slow talk. Saya panggil dia. Sebelum tu saya dah cakap dengan suami saya. Kita dah bincang lah, kita dah bersepakat. Maknanya suami pun kena patuh juga jadual kita yang buat sama-sama ni. Saya panggil anak, okey anak, walaupun anak tak ramai pun Cik Amir. Saya tengok kawan saya anak lebih ramai yang lain. Okey je kan? Tapi kita ni cabaran dia lain sikit. Agaknya masa kecil kita pun macam tu lah kot. Allah nak uji balik. Okey, saya slow talk, saya kata, okey abang, jadual belajar PDPR kita macam ni. Jadual belajar macam ni. Sebelum ni bukan tak ada jadual, tapi memang tak patuh. Okey, masalah sekarang tak patuh. Jadual kita macam ni, Umi boleh bagi main macam ni. Jadi Umi akan bimbing awak macam mana nak buat PDPR tu, cikgu cakap apa catatan kena buat. Okey, yang pertama saya dah buat jadual, yang kedua saya slow talk kat dia. Umur dia berapa? Yang ketiga cikgu? Umur dia berapa? Apa? Yang sulung tu umur berapa? Baru 13. Oh, form 1. Ya, form 1. Okey. Yelah kan. Okey, lepas tu bila dah sedia PDPR tu, saya ajar dia tengok setiap subjek apa yang masa tu kena buat, terus buat dekat catatan. Benda ni bagi saya penting lah. Mungkin boleh share dengan parent kat luar. Apa yang cikgu suruh tu, kita tulis dekat catatan. Catatan tu guna je buku tulis dia. Kalau matematik, guna buku tulis matematik. Kalau bahasa Inggeris, guna tulis bahasa Inggeris. Catatan tu contohnya apa? Tonton video, buat latihan muka surat berapa, ataupun baca muka surat berapa, ataupun hafal apa, buat catatan dulu dan tarikh. Okey. Masa tu tempoh dia contohlah 1 jam. Contoh 1 jam. Cikgu bagi kerja tu kita pun buat. Budak memang waktu 1 jam tu dia leka tau Cik Amir. Dia pergi tandas lah, dia main dengan adik kacau, dia berlawan-lawan dengan adik lagi, dia tengok TV, memang sangat banyak. Lepas tu, lapar lah pula, pergi makan kat dapur kan, macam-macam. Okey. Habis je masa tak apa, kita tak paksa. Maknanya dia nak buat. Tak buat lambat pun tak apa. Habis masa tu stop. Apa yang dia list tadi dah siap, tanda right. Kalau belum siap, jangan tanda lagi. Masuk pukul 10, beralih subjek seterusnya contoh kan. Okey, so buka buku yang baru, subjek baru, tengok pula grup WhatsApp yang baru, cikgu suruh buat apa. Cikgu suruh Google Meet ke, masuk Google Meet ke, tengok video ke apa ke, voice message ke. Macam tu saya buat Cik Amir. Jadi maknanya, dia akan ikut jadual tu macam biasa, tapi iklan-iklan dalam tu tak apa. Kita tak marah dah. Nak apa kan, cuma kena tegur sikit-sikit je lah. Contohnya, nak pergi tandas, takkanlah 1 jam. Nak pergi makan, takkanlah 1 jam. Macam itulah. Maknanya, okey, kita dah senarai supaya kita tak ketinggalan dan jimat masa.
Kalau kita tak catat, kita terpaksa scroll balik WhatsApp. WhatsApp tu panjang kan, buang masa. Kita berdasarkan anak saya kena ajar dia macam mana nak urus guna masa WhatsApp tu. Dia sukalah nak berborak dengan kawan dia. Saya kata bolehlah nak borak lepas ni. Lepas buat kerja nanti ada masa borak. Kau nak borak berapa jam? 8 jam pun boleh. Nak bagi tahu dia macam tu. Sekarang ni saya lihat masalah anak kita ni, mungkin masalah yang sama dekat anak orang lain. Dia tak pandai urus masa dia dengan gadget yang ada di tangan. Betul. Padahal kita dah bagi kemudahan kan? Macam tu. Jadi catatan tadi, kalau dia tak siap, dia boleh buat pada waktu petang atau malam atau waktu cuti. Jadi parent kuranglah sikit jadi harimau, jadi singa, kenalah relax, kena cool. Okey? Macam tu. Sebab kita tak naklah semata-mata PDPR, keluarga kita jadi porak-peranda, kan? Jadi macam tu. Dan kita pun jangan terlampau beri expectation terlalu tinggi kepada anak kita. Contohlah anak saya cerita ni anak saya je lah Cik Amir, sebab saya rasa anak saya ni ada apa, Allah beri ujian lah pada saya kan. Contohlah Ustazah suruh hafal Al-Kahfi. Rasanya dah berbulan-bulan dah Ustazah suruh hafal surah Al-Kahfi, dia tak buat pun. Jadi nak bagi tahu Cik Amir, yang ada benda yang dia tak boleh buat, dia tak nak buat tu tak apa. Kita suruh dia buat benda lain. Maknanya selesaikan kerja-kerja yang lain. Expectation terlampau tinggi tu maksudnya, kalau cikgu suruh buat 5 benda, dia dapat buat 1, 2, 3 pun dah tak apa dah. Sebab kita sekarang PDPR. Kita tak mampu nak perfect. Jadi saya baca dekat Facebook, dekat ibu-ibu yang macam stres, anak dia sangat banyak kerja ke apa. Bagi saya, buat setakat yang mampu, jangan streskan diri. Sebab ada juga yang dia kata, risaulah takut dapat band rendah. Bagi saya, Cik Amir, fokus kita sekarang sama macam guru tadi. Fokus kita sekarang bukan nak dapat nombor 1, bukan nak dapat cemerlang 5 UPSR pun dah tak ada. Tapi fokus kita sekarang belajar dan adapt cara belajar musim pandemik. Itu saja. Belajar untuk ilmu, untuk amal ilmu. Itu terpaksa objektif kita. Walaupun objektif orang atas lain, ibu buat objektif sendiri, guru pun buat objektif sendiri. Objektif asalkan ada pembelajaran. Tu maksud saya macam tu. Kita buat sederhana, buat ikut kemampuan, dan objektif kita tak sama dah macam dulu. Bukan nak dapat nombor 1 dah, tak, bukan. Bukan nak dapat band 6, bukan. Biarlah anak orang lain yang memang cemerlang ke, memang sangat bagus disiplin kat rumah, dapat band 6, tak apa. Anak kita belajar, cikgu nak bagi band berapa pun tak apa. Tak payah risau sangat pasal tu. Sebab pembelajaran sekarang sangat luas dan sangat berbeza dah. Berbeza dah. Mungkin tempoh ni lama tau Cik Amir. So sekarang ni, waktu sekarang ni kita nak betulkan pemikiran kita. Kan kita tak tahu, mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Macam ni. Terima kasih Puan Haryati. Dia komen tu, anak saya 4 orang, 4 kepala yang saya kena pantau PDPR mereka. Buat setakat yang mampu, jangan streskan diri, belajar berterusan. Okey, betul. Jadi mungkin kesimpulan daripada Cikgu Amla tu, dia tak nak bagi budak ni terlalu selesa dengan PDPR lah. Maksud saya selesa tu, masa dia berlalu tanpa belajar. Tapi betul. Peranan sebagai cikgu, peranan sebagai mak ayah, nak pastikan dia walau apa pun dia still belajar dan tak banyak sikit dia dapat daripada apa yang dia belajar. Jangan perfect sangat. Target tu sebab kita tak mampu, kita tak mampu nak buat perfect. Dia bukan situasi yang sama. Dia bukan belajar dalam sekolah. Suasana tu sangat berbeza. Dengan kemampuan ibu bapa masing-masing berbeza-beza. Jadi bagi saya tip yang panjang lebar tu tadi sangat-sangat membantulah. InsyaAllah kita akan letak dekat IGTV. Dan kita punya penutup cikgu. Kita dah sejam dah ni. Kita nak penutup untuk buku Cikgu Multipurpose ni. Siapa yang patut dapatkan dan mana boleh kita nak dapatkan buku ni? Okey. Baik, warna dia orange. Kat sini warna purple. Sangat cantik lah buku ni. Buku ni hanya berharga RM20 saja. Siapa yang patut miliki? Anak-anak sekolah rendah, anak-anak sekolah menengah, parents dan guru. Parent dan guru. Memang budak suka baca. InsyaAllah. Okey, sebab dalam dia penuh dengan cerita yang best, cerita benar dan banyak dialog. Biasa budak lelaki dia suka dialog. Saya buat ni, anak saya sukar nak puji. Tapi yang sulung tu dia kata best lah. Tulisan Umi ni, cerita Umi ni best lah dia kata. Okey,
Di mana boleh dapatkan? Selain daripada terus pergi website Galeri Ilmu kan? Website Galeri Ilmu pun ada. Nak beli dengan saya, nak dapat tanda tangan saya pun ada. Lagi dekat, kalau offline, Shopee. dekat kedai. Shopee saya tak pastilah Cik Amir. Okey. Shopee ada, Galeri Ilmu ada Shopee. Dapatkan di Galeri Ilmu. Okey? Sebab kadang-kadang Galeri Ilmu dia akan buat diskaun kan? Diskaun khas. Betul. Mungkin Hari Guru ni ada diskaun khas. Okey, satu saya sendiri pun terfikirlah nak buat promosi. Kod-kod ada parent yang nak dapatkan buku ni untuk dijadikan hadiah Hari Guru kepada anak-anak, guru anak-anak kalian. Bolehlah dapatkan daripada saya. Nanti saya terus akan order daripada Galeri Ilmu dan mereka akan post. Memang bagus sangatlah kita buat hadiah Hari Guru. Tanda penghargaan kita kepada cikgu anak kita. Saya pun Cik Amir memang tiap-tiap tahun tak pernah miss lah. Alhamdulillah lah bagi hadiah pada cikgu-cikgu anak-anak. Sebabnya memang kita pun suka dapat hadiah daripada murid. Dan kita pun sukalah nak bagi pada cikgu anak-anak. Walaupun cikgu mereka tak kenal kita, it's okay. Sebab kita beri tu sebagai tanda penghargaan kita. Mereka dah ajar anak kita kan, dah didik, dah bimbing. So, apa salahnya kita berilah sedikit hadiah kepada mereka. Okey, itu saja. Terima kasih banyak Cikgu Dekat Amla. kedai-kedai buku pun banyak. Ya, betul. Jadi, tak payah nak beli offline, boleh beli online zaman PKP ni. Terima kasih banyak Cikgu Amla. Dan perkongsian yang sangat bagi saya syarat dan insya-Allah bermanfaat pada siapa yang menonton. Terima kasih. Dan insya-Allah kita akan jumpa lagi minggu depan dan ada lagi 3 sesi bersama Cikgu Amla. Tak dekat IG, kita buat dekat FB. Jadi terima kasih sekali lagi Cikgu. Okey. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih Cik Amir. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Nak tekan left ni macam mana? Pangkah je. Pangkah je. Okey.